Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dengar Okey. Okey. Sihat semua kan? Okey, cikgu akan sambung hari ni kan. Topik tingkatan 5, bab 5 kan, elektronik. 5.2 diode semiconductor. Modul B lah. Modul B sebab bab 5.2 kan. Okey, lagi satu minggu depan cikgu akan sambung bab tingkatan 4 balik, iaitu kegravitian. Lepas tu selang dengan bab elektronik balik lah. Itu cikgu rasa transistor lah. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, diode semiconductor. Okey, apa maksud diode semiconductor? Cuba tengok betul. Okey, dia kata semasa penghantaran tenaga elektrik kan, biasanya tenaga elektrik yang kita temui, yang kita dapat daripada session jana kuasa yang kita belajar bab sebelum ni adalah arus ulang alik kan. Jadi banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus. Kebanyakan peralatan elektrik kita menggunakan arus terus kan. Jadi kita kena tukarlah arus ulang alik kepada arus terus. Dalam bab ni kita akan bincang sikit macam mana arus ulang alik tu berfungsi dan arus terus kan. Macam mana penukaran berlaku kan. Itu yang pentingnya diode kan. Jadi sebenarnya fungsi diode ialah dia kata diode ialah satu alat elektronik, okey, elektronik yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Dia kata device that allow current to flow in one direction only. Ni. Dia lah fungsinya diode kan? Diode. Yang berkaitan dengan semiconductor. Apa yang kamu faham tentang conductor? Conductor ni apa? Siapa nak cuba? Mampu mengalirkan arus elektrik. Ya, bagus kan? Bahan yang mampu mengalirkan arus elektrik. Biasanya apa contoh semiconductor? Konduktor yang kamu tahu. Konduktor kan? Apa contoh konduktor? Logam. Logam lah. Kebanyakan logam adalah konduktor kan? Yang konduktor yang terbaik dan praktikal setakat ni apa? Kuprum. Ya, bagus kan? Kuprum ataupun kita nama komersial dia ialah copper ataupun tembaga kan. Itu nama. Itu maksudnya dia ada juga rintangan tapi rintangan dia rendah kan. Kuprum ataupun tembaga, copper kan. Okey. Yang ni semiconductor maksudnya maksudnya separuh kan. Kadang-kadang dia jadi konduktor, kadang-kadang dia jadi konduktor lawannya apa? Apa lawan konduktor? Ya, tak dengar. Penebat. Penebat ataupun insulator kan. Jadi dia separuh konduktor dan separuh insulator. Tu maksudnya semiconductor ni kan. Kadang-kadang dia bertindak seperti konduktor, kadang-kadang dia bertindak seperti insulator. Tu je cerita sikit lah. Okey, gambaran kan tentang diode semiconductor. Gambar dia lah. Gambar. Ni gambar bentuk dia. Dia ada simbol kan. Ada garis dekat tepi ni. Menentukan jenis sambungan yang betul. Menentukan sambungan lah, jenis sambungan kan. Okey, simbol semiconductor ialah begini. Okey, kalau kamu tengok gambar simbol ini, dia seolah-olah macam anak panah yang menunjuk ke arah kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Jadi maksudnya dia adalah selaras dengan aliran arus, iaitu daripada positif ke negatif. Ni arah dia kan. Positif ke negatif. Jadi kita tahu arus akan mengalir daripada kiri ke kanan untuk gambar ini. Okey kan? Okey, struktur diode semiconductor yang sebenarnya macam ini sebenarnya kan. Dia ada dua semiconductor. Kita akan bincang ni semiconductor tu. Semiconductor P dan semiconductor N. Ada dua jenis semiconductor. P ni merujuk pada positif. Positif lah. Positif. N ni merujuk pada negatif. Jadi kamu tahulah arus bergerak daripada terminal positif ke negatif. Jadi P ke N. P ke N. Itu contohlah. Untuk memudahkan kamu lagi lah kan. Dah. Okey. Kita teruskan. Jadi arus elektrik boleh bergerak dari P ke N atau bergerak daripada anode ke cathode. Anode ke cathode ni lah yang cikgu tunjuk ni. Anode ke cathode. Tu pergerakan arus elektrik. Okey, cikgu teruskan. Okey, ada dua jenis gitar. Tengok sini sambungan dia. Daripada dua gambar ni kamu tengok apa yang berbeza. Gambar pertama dengan gambar kedua. Apa yang berbeza ni?
Apa yang berbeza? Ya, sambungan bateri kan. Ni sambungan bateri dia begini. Ni sambungan bateri di sini. Sini positif, sini negatif. Ni terbaliklah. Sini negatif, sini positif. Itu je beza dia. Jadi kita tengok yang pertama, gambaran yang pertama, arus boleh mengalir. Tengok kan, positif, negatif. Arus boleh mengalir kerana sambungan dia betul. Daripada positif ke negatif. Dia akan bergerak terus kan. Jadi pada dekat sini lah. Dia akan bergerak lampu dan lengkapkan liter baru lampu menyala. Boleh kan? Lampu menyala. Jadi pada ketika ini diod bertindak seperti konduktor. Jadi mentol menyala, arus mengalir. Kenapa arus mengalir? Sebab diod tu sendiri mempunyai rintangan yang rendah. Boleh? Diod itu menghasilkan rintangan rendah. Sambungan ni menyebabkan rintangan yang rendah. Dan sambungan ini dikenali dengan nama liter pincang hadapan ataupun forward bias. Forward bias kan. Okey. Bila lampu menyala, forward bias. Ni contoh kan. Bagaimana susunan diod mempengaruhi nyalaan lampu kan. Okey, yang kedua. Terbaliklah kan. Dan tentu arus mengalir yang daripada positif ke negatif. Jadi arus tu anode tetap anode, tetap cathode. Jadi arus mengalir tapi arus tak boleh mengalir. Kenapa tak boleh mengalir? Sebab diod telah disongsangkan. Cikgu tunjuk arah aliran tapi terhenti sebab diod telah disongsangkan. Jadi lampu tidak menyala atau mentol tidak menyala. Maksudnya arus tidak mengalir. Okey, bila arus tak mengalir, rintangannya tinggi. Rintangan apa? Rintangan yang ada pada diod itu tinggi. Jadi ini panggil sebagai liter pincang songsang. Liter pincang songsang. Okey kan? Okey, cikgu teruskan lagi kan. Kita punya slide. Ada masalah tak ada kot ni kan? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey, boleh. Cikgu teruskan ya. Okey, komponen diod. Tadi cikgu dah terang kamu, diod ni ada dua komponen, iaitu komponen P dengan komponen N. Jadi kita tengok ni, komponen utamanya semikonduktor jenis P dan juga semikonduktor jenis N. Dalam silibus baru ni dia tidak menerangkan bagaimana menghasilkan semikonduktor P dengan N. Tak ada diterangkan. Kalau silibus lama ada menerangkan lah cara menghasilkan P dengan N tu. Tak apalah, cikgu tak sentuh kan. Okey, komponen ini, bagaimana komponen itu hasil? Iaitu semikonduktor P dan semikonduktor N terhasil melalui proses pendopan. Macam mana P terhasil? Melalui proses pendopan ataupun kita panggil doping proses. Okey kan? Proses doping ataupun pendopan ialah atom benda asing dicampurkan ke dalam struktur kekisi hablo semikonduktor tulen. Biasanya struktur semikonduktor tulen adalah dibuat ada ikatan dia tetravalent lah. Cikgu kalau cikgu senang ingat, cikgu panggil C gesa kan. Silikon, germanium dengan selenium. Inilah. Ni kan. Atom benda asing ni ada yang trivalent, ada yang pentavalent kan. Tapi silibus kamu tak terang tepat dia tunjuk terus bagaimana terhasilnya P dengan N tu kan. Okey. Semikonduktor P positif. Cikgu dah terang tadi. Ingat, kalau P mesti positif, N mesti negatif. Kalau positif, dia banyak membawa macam lubang-lubang ni kan. Ini kita panggil lohong. Atau bahasa kita panggil hole. Jenis P dia membawa charge majority ni adalah lohong. Senang ingat kan? Ada O2 ni kan? Ada O banyak jadi macam O lah ni. Tu cara nak ingat lah kan. Okey. Kalau ini pula pembawa charge dia adalah sebab dia negatif. Dia bawa apa? Saya boleh jawab. Membawa apa ni? Kalau negatif bawa apa? Elektron. Ya, tepat. Membawa elektron kan. Jadi elektron memang bercas negatif. Jadi menyebabkan bahan semikonduktor itu bercas negatif. Maksudnya dia membawa lebihan elektron. Lebihan elektron kan. Yang ni mengalami kekurangan elektron. Ada vacancy of electron atau kita panggil sebagai lohong ataupun hole. Jadi faham kan? Yang penting sekali kamu ingat P adalah positif, N adalah negatif. Itu yang penting. Apa charge yang dibawa? Lohong, yang tu dipanggil elektron. Okay, kan?
Okey, boleh kan? Cikgu terang sikit lah kan. Proses pendopan ni sebenarnya satu proses mencampurkan dua benda asing. Okey, dia kata tadi, dalam kisah untuk meningkatkan kekondaksian sebenarnya. Tujuan dia untuk meningkatkan kekondaksian satu bahan semikonduktor. Okey, cikgu teruskan kan. Okey ni. Bila kita letak P dengan N, kita letak berapat, sentuh. Bila kita sentuh, dia akan menghasilkan satu sempadan. Sempadan dipanggil sebagai simpang PN. PN junction. Sempadan lah. Kalau Malaysia dengan Thailand ada sempadan lah. Sempadan kan. Border kan. Malaysia, Thailand. Macam tu lah kan. Ini simpang PN. Kan. Dan dia ada kawasan kan. Kawasan neutral daripada garis sempadan ni yang dipanggil sebagai lapisan susut ataupun depletion layer. Kan. Bila dicantumkan dia akan menghasilkan depletion layer atau kita panggil tembok pemisah lah. Kalau nak lagi faham kan. Jangan jawab tembok pemisah lah. Kita panggil depletion layer. Tembok pemisah di antara P dengan N. Ataupun lapisan susut. Boleh kan? Okey, cikgu teruskan. Okey. Tadi terang dah. Jadi ada P. Kalau macam ni kita panggil P. Positif, lohong. P. Bila P sini anode. Sini cathode. Kan? Tadi terang dah. Jadi pergerakan dia arus daripada P ke N. Jadi arah ni macam ni. Okey. Jadi ditanya sini apakah fungsi lapisan susut? Kita tengoklah kita kan. Arus bergerak. Arus elektrik bergerak daripada P ke N atau bergerak daripada anode ke cathode. Ni cikgu dah terang tadi dah. Okey, apakah fungsi lapisan susut? Lapisan susut ialah, dia kata sini. Lapisan ialah kawasan neutral yang tidak mempunyai cas. Terletak di antara P dengan N sebenarnya. Yang terletak di antara P dengan N. Lapisan susut yang tidak mempunyai charge yang terletak dia. Dia kata depletion layer, neutral region which has no charge carrier. Itu contoh dia. Okey kan? Okey, fungsi lapisan tutup ni. Tutup lah, susut. Menghalang pergerakan charge daripada menyeberangi sempadan dalam lapisan susut. Okey. Jadi supaya yang bergerak ni elektron, biasanya elektron akan melompat daripada N ke P. Elektron akan melompat daripada N ke P. Bila elektron sampai N ke P ni dan terus melengkapkan litar, jadi arus mengalir daripada P ke N. P ke N. Elektron yang bergerak kan. Elektron bergerak daripada N ke P. Bila lapisan tu nipis, rapat. Bila ni rapat, elektron boleh lompat. Bila lapisan ni tebal, elektron susah nak lompat. Ibarat seperti tembok pemisah lah. Kalau tembok tu tebal, susah kita nak lompat kan. Kalau tembok tu nipis, senang kita seberang. Itu contoh lah. Boleh faham kan? Okey, ada soalan tak? Ni ada. Ya. Kalau lapisan susutan tu tak ada, apa jadi ya? Lapisan susut tu dia wujud secara semula jadi di antara, sebab ada tarikan di antara positif dengan negatif. Supaya dia wujudkan satu kawasan yang neutral. Benda tu memang ada kan. Kamu tak boleh kata tak ada lah kan, sebab dia pemisah. Macam boundaries lah kan, sempadan. Boleh tak? Okey lah kan. Okey lah, nak tanya lebih-lebih tu dia kena mendalam lagi kan. Jadi tak apalah, mungkin kamu terfikir lebih advance sikit kot kan. Okey, kami teruskan kan. Okey, tadi cikgu dah cakap tadi, litar pincang hadapan. Pincang hadapan maksudnya arus boleh mengalir lah kan. Ingat, pincang hadapan ataupun forward bias, mentol lampu akan menyala. Ni keadaan mentol. Bila keadaan litar pincang songsang, lampu akan padam. Okey, kita tengok ni. Sekali ni kita akan cerita termasuk sekali lapisan susut. Okey, cikgu tanya. Yang pertama, arus mengalir tak ni? Mengalir. Arus mengalir melalui diod kan. Mentol menyala. Rintangan diod macam mana? Rendah. Ya. Okey, dia buat sini pula. Voltan simpang. VP. Macam mana? Kecil. Kecil kan. Sebab apa kecil? Sebab rintangan kecil, voltan simpang pun kecil. Boleh faham dah ni? Dia berpandu pada formula lah, kamu dengan V sama dengan IR. Hubungan R dengan V adalah berkadar terus lah. Okey, jadi lapisan susut macam mana? Nipis. Nipis boleh kan? Dan jawab kecil boleh, nipis pun boleh. Okey, ni yang berikutnya yang sebelah ni sebaliknya lah kan.
Kan? Oh, cikgu tak ada ni kan. Lohong akan bergerak ke arah semikonduktor N. Manakala elektron akan bergerak ke arah semikonduktor jenis P. Boleh faham dah ni? Kan? Dia pergerakan ni. Jadi pergerakan ini menyebabkan lapisan susut menjadi nipis. Kan? Okey. Masalah macam dia menolak ni lah. Menolak apa tembok ni. Menekan. Dua-dua dia menekan jadi nipis. Boleh faham kan? Okey, kita pergi pada yang kedua. Yang ni senanglah sebaliknya lah kan. Tu arah dia kan. Kalau kita nak lukislah bentuk simbol, arah dia macam ni. Okey, arus tidak boleh mengalir melalui diod. Dia terang tadi dah. Sebab sana boleh mengalir, tak boleh mengalir lah kan. Mentol tidak menyala. Rintangan besar. Voltan simpang besar. Lapisan susut tebal. Tadi kita ke arah kan. Bergerak ke arah, sekarang menjauhi lah. Menjauhi lapisan susut. Lohong dan elektron masing-masing menjauhi lapisan susut. Ni yang masukkan adalah. Okey, jadi arah dia macam ni. Jadi kat sini dia berbentuk kita kata dia bertindak seperti penebat insulator. Yang ni dia bertindak seperti konduktor, pengalih. Okey, boleh kan? Kita teruskan ya. Okey, konsep arus ulang-alik dalam osiloskop sinar katod. Okey, osiloskop sinar katod ni juga terang kamu tentang bagaimana terhasilnya dalam bab elektron hari tu kan. Kan? Okey kan? Okey. Osiloskop sinar katod juga boleh mempamerkan bentuk arus yang mengalir. Okey, kita bagi contoh arus ulang-alik ataupun AC alternate current. Jadi ni AC ni alternate current, kita tak label macam bateri kan. Bateri kita label positif, negatif. Kalau alternate current kita tak label, kita bentuk macam ni. Dan ada juga buat bentuk macam sinusoidal, bentuk macam S. Bentuk S menunjukkan simbol untuk gelombang ni. Itu alternate current kan. Jadi CRO ni tugas dia untuk menghasilkan atau mempamerkan bentuk gelombang yang terhasil daripada arus ulang-alik. OSK mempamerkan arus ulang-alik. Ini contoh. Ini arus ulang-alik yang terhasil ni. Ini ada positif, ada negatif, positif, negatif, positif. Dia berulang-ulang. Okey Okey, cikgu teruskan. Dalam arus ulang-alik dia ada first half dan second half. Kitaran pertama dan kitaran kedua. Okey Jadi kamu tengok sini, alternate current mula-mula kita kata terminal ni adalah positif. Untuk first half sini positif, sini negatif. Untuk second half yang ini negatif, yang ini positif. Ada macam tu. Okey kita ambil yang pertama. Pada ketika ini arus mengalir. Positif ke negatif. Jadi arus mengalir kan? Daripada positif ke negatif. Okey, arus melalui apa ni? Apa nama dia ni? Siapa boleh jawab? Diod. Bukan diod kan? Perintang. Perintang. Lalu perintang. Okey, bila saja arus mengalir melalui perintang, sebahagian daripada arus jatuh. Kenapa jatuh? Sebab sebahagiannya telah bertukar. Sebab mengharungi rintangan yang ada pada perintang ni, sebahagiannya telah bertukar daripada tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga haba sebenarnya. Ini menyebabkan mengalami kejatuhan arus selepas saja melalui perintang. Dia macam ni. Gambar dia macam ni kan. Kamu akan tengok. Dia akan jatuh. Maksudnya separuh daripada ni yang naik ni sebelum lalu perintang, selepas lalu perintang dia akan jatuh. Dan kembali ke terminal negatif. Boleh faham tak ni? Clear tak untuk kes ni? First half. Faham. Faham Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak cerita sikit tentang dekat perintang ni arus mengalir ke bawah. Boleh ingat nampak ke bawah kan? Kita tengok yang gambar yang seterusnya untuk second half nanti. Cuba ingatkan. Sekarang ke bawah. Ingat sementara kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya untuk second half. Second half sudah terbalik. Bawah positif, atas negatif. Jadi arus mengalir daripada positif ke negatif. Jadi arus mengalir daripada ni. Okey, sekarang cikgu tanya kamu, arus mengalir ke atas ke bawah? Atas. Ke atas. Jadi dia berlawanan arah dengan yang mula tadi, betul tak? Yang mula first half tadi ke bawah kan? Ya. Jadi berlawanan arah. Sebab berlawanan arah, kita lukis dia ke bawah macam ni.
Boleh faham kan? Kita lukis dia macam ni. Jadi arus tu masih menaik juga maksudnya. Naik, naik, naik. Tapi dalam nilai yang negatif lah. Okey kan? Nilai negatif. Dan dia akan jatuh selepas melalui perintang juga. Okey, boleh faham tak ni? Ni konsep arus ulang-alik. Clear? Jadi dia akan berulang. Prosesnya akan berulang. Dia akan menghasilkan bentuk ni banyak lah kan? Yang kamu tengok tadi lah. Bentuk apa kita panggil sinusoidal kan? Bentuk sinusoidal. Okey, kita pergi pada diode. Kita terang sikit tentang konsep diode kan. Diode sebagai rektifikasi separuh gelombang. Apa tu rektifikasi? Cikgu terang awal senang lah. Rektifikasi adalah satu proses di mana menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Itu panggil rektifikasi. Okey kan? Diode tadi apa fungsi dia? Membenarkan apa? Ingat lagi diode? Arah. Satu arah. Ya, betul. Okey kan? Okey, terima kasih. Okey, cuba tengok sini. Jadi ini adalah arus ulang alik tadi kita cerita tadi. Ni kitaran pertama, kitaran kedua kan? Tengok kan? Menghasilkan satu gelombang lengkap lah ni kan? Gelombang lengkap lah daripada sini ke sini kan? Okey, ni ada dua gelombang lah kalau tengok. Ni bentuk dia juga sinusoidal tadi tu. Bentuk dia macam mempamerkan bentuk gelombang arus ulang alik lah kan? Okey. Jadi bila adanya diode, okey, dia akan menghasilkan rektifikasi gelombang macam ni. Sebab mungkin pada ketika ini dia boleh pincang hadapan. Jadi untuk positif jadi pincang hadapan, untuk negatif dia jadi pincang songsang. Jadi arus tidak mengalir pada separuh kitaran negatif. Tu maksud dekat sini kan. Okey, kalau tak faham juga ada terang lagi kan. Tu maksud dekat sini. Okey, kita teruskan. Ni lita yang ada dalam buku teks kamu. Okey. Lita, diode, sambungan dia macam mana. Dia akan menghasilkan bentuk osiloskop macam ni bentuk dia. Nampak kan? Maksudnya dia kehilangan yang bawah ni. Kenapa? Pincang songsang tu tak ada. Kan? Okey. Arus tak mengalir pincang songsang. Okey, kita pergi pada mekanisme dia yang betul kan? Okey, first half. Macam tadi kan? Arus mengalir. Untuk kes ini, dia berlaku pincang hadapan. Arus boleh mengalir. Betul kan? Jadi arus boleh mengalir daripada positif ke negatif sebab diode dalam keadaan susunan pincang hadapan. Jadi pada ketika ini untuk first half, arus boleh mengalir selepas saja melalui perintang ini, arus mengalami kejatuhan arus. Boleh faham kan? Lepas perintang, dia mengalami kejatuhan arus. Boleh faham tak ni? Okey kan? Okey. Dan kita dapati kitaran adalah kitaran positif. Okey kan? Okey, untuk kes yang seterusnya, second half, di mana terminal ni bertukar. Bawah ni positif, atas ni negatif. Jadi arus mengalir daripada positif ke negatif, tetapi arus tak dapat melepasi diode kerana dalam keadaan pincang songsang. Tidak boleh mengalir. Jadi pada ketika ini, arus tidak mengalir. Boleh faham Jadi tiada arus kat situ. Dan proses yang seterusnya berulang-ulang. Dia jadi macam ni. Dan kita dapati semasa pincang songsang tak ada arus. Okey, tak ada. Okey, sebab kita letak diode. Okey kan? Jadi diode telah menukar arus ulang alik kepada arus terus. Kenapa arus terus? Arah dia sama. Positif, 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 positif. Jadi kita panggil ni sebagai arus terus. Arus terus. Kenapa panggil half wave, separuh gelombang? Sebab tak lengkap gelombang tu kan. Ada kosong dekat sini. Tu panggil separuh gelombang kan. Rektifikasi gelombang separuh. Okey kan. Boleh faham tak ni? Boleh kan. Menghasilkan arus output yang tidak rata lah. Tidak rata tu kemudian kita akan cerita kan. Macam mana nak ratakan arus tu tadi kan. Okey. Okey, kita teruskan. Rektifikasi yang seterusnya. Susunan diode. Diode kita kali tadi kita guna diode satu je. Kali ni kita guna diode 4 diode kan. Kita guna 4 diode. Okey, macam gambar ni lah. Kalau kamu tengok ni kan.
Dan kita dapati bila kita guna diod ni dalam eksperimen, kita dapati dia bentuk macam ni. Nampak kan? Maksudnya tak ada lubang. Tak ada lopong lah kan? Tak ada lopong. Dia semua dalam keadaan Positif. positif saja semua. Positif. Tadi positif, kosong kan? Ni positif je semua. Okey kan? Jadi dia lagi banyak lah dia punya bentuk dia kan. Okey. Jadi macam mana kita tengok? Kita akan study dia punya separuh kitar pertama. Separuh kitar pertama. Susunan diod dia macam ni ya. Kalau kamu nak senang ingat. Ni cikgu ingat lah. Lagi senang kan. Kalau atas ni ke kanan, bawah pun ke kanan. Nampak? Ini atas ada dua kan. D4 dengan D1 kan. Dua-duanya ke kanan kan. Betul tak? Yang bawah pula D2 dengan D3 ke kanan. Tu cara ingat. Kalau dua-dua, kalau atas ke kiri, bawah pun ke kiri. Tu susunan diod yang sebenar. Kalau kamu susun kan. Tak apa nanti kamu tengok kan. Okey. Kita pergi pada separuh kitar pertama. Ini terminal positif. Ini terminal negatif. Kita anggap pertama. Positif dengan negatif. Jadi arus akan mengalir. Okey. Daripada positif ke negatif. Semasa aliran arus ini, dia akan berjumpa satu simpang yang ada dua diod. D4 dengan D1. Okey, mana satu dia akan pergi? D1 ke D4? D1. D1. Sebab apa? Okey. Senang. Kalau kau tanya kenapa, kamu jawab pincang hadapan. Tu jawapannya. Boleh jadi dia boleh mengalir dalam D1 dan jumpa lagi satu simpang sini dan sini. Satu nak pergi ke perintang, satu lagi nak pergi diod. Agak dia pergi mana ni? Perintang. Lalu dekat perintang kan. Dia akan teruskan perjalanannya. D1 maksudnya diod tu pincang hadapan. Okey. Dia akan terus. Okey, kalau kita guna LED atau light emitting diode, dia akan menyala kan. Lampu ni diod dia akan menyala. Okey. Dia akan terus. Okey, dia akan pergi ke perintang. Perintang positif ke negatif pada arah bawah. Okey, ingat kan? Jadi kamu buat. Ini separuh kitar pertama, arah dia ke bawah. Ke bawah. Sekali kita akan tengok pula. Separuh kitar kedua pula. Kitar yang lagi satu kan. Arah dia ke mana? Okey. Selepas lalu perintang, cikgu dia cakap tadi, arus mengalami kejatuhan arus. Sampai perintang tu, dia akan teruskan perjalanan dia sampai sini. Dia akan jumpa dua macam forward bias. Tapi dia pilih D2. Kenapa dia pilih D2? Dia tak pilih D4? Arus rendah. Sebab arus nak bergerak ke terminal negatif. Boleh faham? Nak melengkap gelita di terminal negatif. Ya. Sebab D2 adalah pincang hadapan. Boleh juga kan? Ataupun kita kata D4 tidak boleh sebab dia tak kembali ke terminal negatif. Sebab arus bergerak daripada positif ke negatif. Jadi dia akan bergerak ke sini kan. So D2 kan. Jadi D2 akan berfungsi dan arus terus melengkap gelita ke positif terminal dan mengalami kejatuhan arus tadi. Boleh faham ke ni? Clear tak? Ada apa nak tanya? Boleh cikgu. Okey, yang penting sekarang ni, separuh kitar positif yang kita nampak ni, kamu tengok ini mesti ke bawah, ingat? Ingat dulu, ingat sementara, ni ke bawah. Okey. Kita pergi yang seterusnya kan. Dia belum lagi ada juga. D1 dan D2 adalah pincang hadapan. Betul? Manakala diod D3 dan D4 adalah pincang songsang. Dalam keadaan ni. Jadi senang nak ingat dia. D1 dengan D2 ni macam kalau kita buat segi 4 selari kan. Macam dua garis selari kan. Betul tak? Kan? Dua selari ni. Tu dia. Okay, next. Kita pergi pada, okay, dia memang betul kan? D1 dan D2 mengalirkan arus. D3 dan D4 menghalang arus. Arus tidak mengalir lah. Okay. Kita pergi pada separuh kitar negatif. Negatif ke? Tengok macam mana. Adakah dia negatif? Adakah dia masih lagi positif? Tengok. Jadi kita buat tadi, yang ni positif ke atas kan? Sekarang kita balik sini. Positif di bawah. Jadi arus akan mengalir daripada bawah. Dan pergi ke sini lah. Positif. Okey. Perjalanan arus. Teruskan. Okey, arus bergerak ke sini. Ke sini. Okey, dia pergi mana? D1 ke D3? 3. Okey, sebab pincang hadapan kan. Teruskan.
Sampai sini dia terus pergi perintang. Okey, cikgu nak tanya kamu tadi. Dalam kes ini dia akan turun ke bawah. Untuk kitar yang pertama tadi, dia turun ke bawah ke naik ke atas ni? Ingat tak? Turun bawah. Turun bawah juga. Jadi sama kan? Jadi yang pertama dengan yang kedua ni sama arah. Sebab sama arah, kita lukis arah dia ke atas ni. Itu sebab dia. Kita letaknya ke atas. Kalau berlawanan arah, turun ke bawah. Maksudnya dia bergerak sini. Sebab arah ni sama dengan yang pertama tadi. Sebab tu dia positif juga. Boleh faham selepas tu dia mengalami kejatuhan arus. Kejatuhan arus. Okey, dia mengalir ke sini. Okey, wayar tak sentuh kan. Lompat sini. Macam flyover lah Lalu sini. Dan pergi ke D4. Dan terus lengkap ke terminal negatif. Jadi dalam macam ni. D4 dan melengkap. Dia kata D3, D4 adalah pincang hadapan. Dan D1, D2 adalah pincang songsang. Sebab pincang hadapan dia mengalihkan arus D3 dengan D4. Dan D1 dan D2 menghalang arus. Tanpa aliran arus lah. Dan sampai dia lengkap mengalita, mengalami kejatuhan arus. Jadi kita akan tengok dia adalah pertama, kitaran pertama adalah positif. Dan kitaran kedua adalah tetap positif. Kenapa? Sebab arah ni adalah sama. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh kan? Sebab arah tu sama. Arah perintah tu penting kan? Arah perintah tu. Okey. Okey, kita teruskan yang berikutnya kan. Okey, cuba tengok kan. Kalau macam ni. Ni tak ada diode lah. Cikgu tersilap lah tulis ni kan. Ni tak ada diode kosong lah kan. Kalau tak ada diode kosong macam ni. Dan ini panggil arus ulang alik lah. Ni arus ulang alik. Ada positif, ada negatif, positif, negatif kan. Bila kita guna 4 diode dalam keadaan macam ni. Okey. Diode dalam keadaan macam ni. Kita dapati telah bertukar arus ulang alik. Bertukar menjadi arus terus. Semuanya positif. Kan. Tu maksud cikgu. Okey, kita pergi pada satu lagi peralatan elektronik yang lain. Iaitu kapasitor. Kapasitor kan. Kapasitor sebagai perataan output. Ataupun rektifikasi gelombang penuh. Dalam rektifikasi gelombang penuh kan. Perataan ni maksudnya dia nak bagi arus tu dalam keadaan stabil. Lebih stabil lah. Sebab perataan elektronik dekat rumah kita perlukan arus yang stabil. Kita tak nak arus yang ada naik, ada turun. Jadi tak stabil arus tu kan. Jadi kita perlukan arus yang lebih stabil. Okey, cuba tengok kes yang pertama. Cikgu terang dulu kan. Ini arus ulang alik. Litarnya di atas. Dia terang kan. Ini arus terus. Ini arus terus kan. Tapi menggunakan 4 diode. 4 diode macam ni kan. Cuba aja 4 diode ni kan. Okey, sekarang kita ada tambah lagi satu dekat sini iaitu C. Kapasitor. Kapasitor ni bentuk dia macam, simbol dia macam bateri kan. Tapi panjang dia sama. Kalau bateri, sel panjang ada pendek atau panjang kan. Ni C, dia punya ni lah. Dia punya panjang dia sama kan. Jadi apa fungsi kapasitor? Dia ada fungsinya, dia membantu supaya arus tu tak jatuh. Kan? Bila berlaku kejatuhan arus? Di sini kan. Sini mengalami kejatuhan arus. Sini kejatuhan arus. Jadi semasa kejatuhan arus, kapasitor membantu supaya arus tidak jatuh. Macam ni. Jadi bentuk yang terhasil macam ni. Dia naik ni. Macam ni je. Yang atas ni saja kan. Macam mana dia berfungsi kita akan cerita nanti. Dia akan menyebabkan arus jadi macam ni. Voltan dia macam ni kan. Voltan output dia macam ni. Okey, boleh kan? Okey, kita teruskan. Okey. Bagaimana kapasitor sebagai perata arus? Digunakan dalam litar rektifikasi. Bagaimana digunakan kan? Dalam kes 4 diode ni lah. Kita gunakan kapasitor. Okey. Biasanya kapasitor disambungkan secara selari dengan R. Beban ataupun perintang. Rintangan. Selari. Nak letak sini boleh. Nak letak kat belakang ni pun boleh. Tak ada masalah kan. Tu. Jadi susun mesti selari dengan perintang. Bukan bersiri kan. Okey, yang kedua. Biasanya kapasitor bila berlakunya pincang hadapan. Pincang hadapan maksudnya apa? Arus mengalir tak dalam diode? Mengalir. Arus mengalir kan. Jadi semasa arus mengalir tu, kapasitor mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan apa? Mengambil kesempatan itu menyimpan cas-cas itu ke dalam kapasitor. Dia macam charger handphone kamu lah.
handphone kamu lah kan, handphone kamu. Bila kamu charge handphone kamu, tengah discharge. Bila kamu dah bawa cabut charge tu, maksudnya kamu discharge handphone kamu. Tu maksudnya kan. Kalau kamu letak cucuk, maksudnya kamu charging handphone. Bila kamu cabut, kamu discharging sebenarnya. Tu sebenarnya kan. Jadi beza kebayaan akan meningkat. Jadi kapasitor akan discharge pada ketika tu. Tenaga disimpan. Jadi dia akan simpan. Kan? Dia akan simpan. Jadi masa ni. Semasa di tengah charge ni daripada kosong naik ke atas, masa ini kapasitor sedang dischargekan. Maksudnya menyimpan cas. Menyimpan cas. Okey. Seterusnya bila berlakunya kejatuhan arus. Okey kan? Ataupun beza keupayaan menyusut. Menyusut masa bila? Masa ni kan? Beza keupayaan menyusut. Okey, kapasitor akan discharge agar arus output tidak menurun ke nilai sifar. Dia tak turun macam tadi. Jadi sepatutnya dia turun macam ni kan. Tapi sebab adanya kapasitor ni, kapasitor nyah cas, jadi dia akan turun dalam bentuk yang lebih stabil. Dia akan macam tu. Dan prosesnya akan berulang. Jadilah bentuk macam ni. Boleh kan? Jadi kapasitor fungsi dia mecas dan menyahcaskan. Tu maksudnya. Cas dan menyahcaskan. Tu kan. Tu dia. Jadi tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R. Jadi dia akan nampak lebih rata. Nampak? Dia tak jadi macam bulat-bulat jadi kan. Jadi macam tu kan. Bulat-bulat jadi. Dia jadi macam lebih rata. Tu contoh dia. Okey, kita pergi pada rektifikasi separuh gelombang pula kan. Ataupun gelombang separuh. Kapasitor. Kita menggunakan kapasitor kan. Bagaimana meratakannya. Okey, yang pertama. Ni arus ulang alik. Sama tadi, cikgu dah cerita tadi. Okey, ni bubuh diod. Jadi positif. Okey kan. Faham lah kan. Ni pincang hadapan. Ni pincang songsang tak ada lah. Okey kan. Dan bila kita letak kapasitor di sini. Kapasitor ni akan dischargekan. Okey, kita beri nota dah. Okey. Yang pertama dia kata. Kapasitor selari. Cikgu dah terang tadi dah. Sama. Okey, masa pincang hadapan berlaku, kapasitor dischargekan. Ni. Semasa ni, kapasitor dischargekan. Okey, sama dengan tadi juga. Dan tenaga disimpan dalam kapasitor. Tenaga disimpan dalam kapasitor. Apabila berlakunya pincang songsang dan juga penyusutan voltan. Ni. Sini pincang songsang dan juga penyusutan voltan. Kapasitor membantu supaya voltan tidak jatuh. Voltan output tidak jatuh ke sifar. Jadi menyebabkan arus voltan ni menjadi lebih rata. Lebih rata. Tapi yang ni tak begitu rata lah. Sebab apa? Dia terpaksa bekerja atas dua sebab. Satu disebabkan oleh kejatuhan arus. Satu lagi disebabkan oleh pincang songsang. Ni lebih tak rata dari tadi. Tadi lebih rata. Tu maksud dia kan? Okey kan, ada dah. Kata pincang songsang, kapasitor akan nyahcas agar output tidak menurun ke nilai sifar. Sama juga. Jadi dia ada dua kerja dilakukan oleh kapasitor kan dalam kes ni. Pertama, semasa kejatuhan arus dan pincang songsang. Tu contoh dia. Okey, boleh faham kan? Okey, contoh ni. Okey, jadi tenaga disimpan kapasitor akan mengekal. Ni tak apalah, cikgu dah cerita tadi dah. Okey, ni rumusan kan. Rektifikasi. Itu rektifikasi apa dah? Menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Okey, ni contoh kan. Okey, ni arus ulang alik. Ni arus ulang alik. Ini panggil arus terus. Macam mana dapat dia? Kita menggunakan satu diod saja. Pincang hadapan, pincang songsang, pincang hadapan dah ada macam ni. Bila kamu guna kapasitor, satu diod dengan kapasitor dia akan bentuk macam ni. Yang atas garisan macam ni. Dia rata macam ni kan. Kalau 4 diod, dia dapat macam ni. Bentuk macam ni. Kalau 4 diod dengan kapasitor, kamu akan dapat garis. Macam garis lurus sikit. Maksudnya, voltage output tu lebih rata. Boleh faham tak ni? Boleh? Boleh faham? Rektifikasi kan. Voltage output tu lebih rata lah. Itu konsep yang dalam ni lah. Okey, cikgu ada satu tips kan. Melukis rektifikasi gelombang penuh. Ada pelajar kan, cikgu tak tahu nak lukis ni. Kalau 4 diod ni dia pening.
Cikgu ada beritahu tips yang pertama. Kita tengok kan. Yang pertama, tips dia bucu atas dengan bucu bawah. Untuk bateri. Maksudnya, yang ini dengan ini untuk sambungan kepada bekalan arus ulang-alik. Boleh? Buat bentuk macam ni. Macam diamond ni. Yang atas ni bucu atas dengan bucu bawah untuk sambungan bekalan kuasa. Bateri arus ulang-alik tu. Okey, diode adalah dalam segi 4 selari. Diode ada kat sini lah. Diode ada kat sini kan. Bucu kiri dan kanan untuk perintang. Okey, macam mana tengok kan. Okey, kita letak diode. Yang ni diode. Okey, ada dua diode kan. Satu diode belah atas dengan diode belah bawah. Belah atas arah ni ke mana? Belah atas. Ada dua ni. Arah ni ke mana? Ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan, bagus. Belah bawah? Arahnya ke? Kiri. Ke kanan. Nampak dekat sini kan? Turun sini, sini ke kanan juga. Faham? Maksudnya kan bila kamu nak lukis diode yang betul, belah atas mesti ke kanan, belah bawah pun mesti ke kanan. Tu maksud cara nak faham. Kalau dua-dua belah atas kiri, belah kanan belah atas tu kiri, belah bawah pun kiri, itu pun betul lukisan kan? Okey. Nak check kamu lukis tu salah kan? Tu dah. Pastikan sama arah atas dengan bawah. Tu je pertama. Okey, kita lukis bekalan kuasa. Okey tu, atas dengan bawah, bucu atas dengan bucu bawah, bekalan kuasa. Okey. Ingat kan? Atas dengan bawah, bekalan kuasa. Okey, lepas tu kita bincang kiri dengan kanan pula, sambungkan dengan perintang. Okey, perintang. Okey, sebab wayar tu tak bersentuh, kita buat macam bersilang ataupun ni melompat lah kan. Kita panggil apa? Macam flyover lah kan. Okey. Tu dia. Ni, dapatlah lukisan dia kan. Dan kita lukis OSK dekat ni, yang selari dengan ni. Kalau kamu letak kapasitor boleh lah dekat sini ke kan. Boleh kan? Letak kapasitor kan. Letak kapasitor tu. Nak lukis kapasitor. Boleh? Itu cara nak lukis ni kan. Boleh praktis lah kan. Kalau kamu tengok boleh praktis. Ingat ya, ingat bucu ni. Dua bucu atas bawah, bekalan kuasa, kiri kanan untuk perintang. Wayar tak bersentuhan kan. Yang ni selari. CRO selari dengan kapasitor, selari dengan perintang. Kita lukis macam ni. Lagi mudah. Takut kadang ada pelajar susah nak lukis kan. Jadi kelang kabut. Ingat arah mesti sama. Kalau atas ke kanan, bawah pun ke kanan. Nampak? Atas ke kanan, bawah pun ke kanan. Kalau atas ke kiri, bawah pun ke kiri. Itu susunan yang betul. Diode yang betul kan. Okey. Contoh kan. Kita buat soalan kan. Soalan kertas 2 BC SPM 2007 nombor 10. Soalan SPM lah kan. Okey, tengok kan. Dia kata Raja. Tak apalah, kita berjawab soalan yang pertama lah. Dia kata apakah dimasukkan dengan semiconductor? Sama cuba. Semiconductor. Apa tu? Semi maksudnya separuh. Siapa nak cuba? Tak berani lah. Semi. Arus mengalir separuh. Arus. Separuh kan. Okey. Okey, dia kata kekondaksian satu bahan yang mempunyai sifat dia mempunyai antara penebat dengan konduktor, ataupun bahan yang mempunyai kekondaksian atau perintangan antara penebat dengan konduktor. Ni maksud dia. Dia separuh. Kadang-kadang jadi konduktor, kadang-kadang jadi penebat. Tu maksud dia kan. Separuh kan. Bersifat separuh. Okey, tak apalah kamu tengok okey lah. Boleh lah kan. Okey. Yang berikutnya soalan menganalisis, iaitu kita membandingkan dua gambar. Okey, membandingkan dua gambar, tengok sini. Okey. Dia kata ni nyala dengan raja 10.1 dengan 10.2, dua raja, hubungkan penyalaan mentol arus secara diode disambungkan untuk mendeduksi satu konsep fizik yang relevan. Okey, tak apa kita tengok kan. Okey, yang pertama kita tengok kan, penyalaan mentol. Kita tengok mentol mana menyala, yang bawah tu. Jadi kita tengok betul kenapa menyala. Ni bateri positif, arus mengalir daripada positif dan positif. Betul kan? PN. Betul kan? Positif, negatif. Jadi terus. Ni maksudnya ni pincang hadapan yang bawah ni. Jadi positif, teruskan jumpa N. Ni pincang songsang. Terbalik susunan dia, diode kan? Diode susunan terbalik. Okey, kita dapat itu kan? Jadi kita kata sini mentol. Sebab dia tanya mentol, kemudian mentol 10.1 menyala
mentol 10.2 tidak menyala. Ni senang. Terlalu simple soalan ni kan. Markah 1 dah dapat dah. Markah kedua arus. Jadi kamu tahulah kalau light mentol tu menyala mesti arus mengalir lah kan. Tu dia kan. Jadi dia kata current flow in circuit in diagram 10.2. Itulah. Arus mengalir kan. Cara diode disusun. Cara diode disambungkan. Kamu tengok sini kan. Kamu tengok betul dia cakap. Terminal positif disambungkan ke semikonduktor jenis N. Okey. Terminal positif disambungkan kepada N. Ini dipanggil sebagai pincang songsang. Atau berkata 10.1 adalah sambungan adalah pincang songsang. Itu pun boleh. Atau kamu kata 10.2 sambungan adalah pincang hadapan. Itu dia macam itu kan. Kamu uraikan apa yang ada kat situ kan. Okey. 10.2 positif ke P kan. Positif ke P. Jadi dia sambungan dia adalah pincang hadapan. Kan. Okey, ni dah terangkan. Ada ni. Okey, dia kata apabila diode dalam keadaan pincang hadapan, arus mengalir, mentol menyala. Ini konsep yang ada kat sini kan. Konsep yang relevan lah. Kamu dapat sini kan. Okey, ada soalan kan ni? Dia format dia macam terabur sikit lah. Ni format lama kan. Boleh faham tak? Kalau kamu tengok ni, kamu huraikan apa yang kamu nampak kan. Mula nampak lampu menyala. Sambungan macam mana. Apa kesan sambungan macam tu? Itu cara dia. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, Raja 10.3 menunjukkan 1 liter rektifikasi gelombang penuh. Okey, kita tengok sini. Cikgu nak tanya kamu kan. Ni arus apa ni? Leh. Okey, ini adalah diode. Ada 4 diode. Okey, cikgu nak tanya. Yang belah atas arah dia mana? Ke kanan ke kiri? Ke kiri, bagus. Yang bawah? Kiri. Jadi sambungan dia betul. Sambungan diode dia betul kan? Tu kita nak check kan? Okey, output ni biasanya kita letak perintang lah. Perintang, OSK ataupun kita letak inilah. Kapasitor biasanya lah kan. Tapi soalan minta lukiskan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh rektifikasi gelombang penuh. Sepatutnya dia bagi letak perintang satu sini baru kita nampak output dia kan. Jadi output dia macam tadi lah. Cikgu dah bincang macam ni. Sebab 4 diode dia bentuk macam ni. Okey, cikgu nak bagi tahu kamu kan. Kalau satu diode ni susun terbalik. Satu ni ya, terbalik. Agaknya apa jadi kat sini? Bentuk ni. Sama ke tak sama? Tak sama. Dia akan jadi macam satu diode juga balik kan? Boleh? Dia akan jadi satu diode balik. Dia akan jadi ada, tak ada, macam tu. Jadi kalau kena tengok susunan yang betul. Kalau ada dua ke kiri, atas ke kiri, bawah pun ke kiri, betul lah susunan ni. Kalau ni terbalik, kita akan susun terbalik kan. Kita akan tulis terbalik lah, bukan. Tulis yang ni ada, tak ada. Macam tu. Itu cara dia kan. Okey. Soalan seterusnya. Kapasitor diletakkan berorientasi output meratakan arus. Dah beritahu dah kapasitor tugasnya untuk meratakan arus. Kena hafal kan. Lukis bentuk gelombang yang dihasilkan. Terangkan bagaimana sebuah kapasitor digunakan untuk meratakan arus. Itu terang pula kan. Pertama sekali kamu kena lukis lah bentuk gelombang yang dihasilkan. Okey, kamu boleh lukis bentuk. Mula lukis kapasitor dulu kan. Kapasitor. Jadi bentuk dia macam ni. Kamu boleh lukis garis lurus pun boleh. Ambil ni garis lurus. Itu pun tak salah kan. Garis lurus. Maksudnya dia meratakan voltan ni kan. Voltan output ni. Okey kan. Itu konsep dia kan. Dia terangkan bagaimana. Apabila arus mengalir. Terang kan. Arus mengalir maksudnya daripada arus bertambah ni lah kan. Okey. Ataupun pincang ke hadapan. Kapasitor membuang cas. Membuang cas kan. Silap ni kapasitor mengecas kan. Pincang hadapan berlaku, kapasitor mengecas kan. Tengok ni bahasa Inggeris dia. Kapasitor is charged up. Menyimpan charge. Bukan buang charge, mengecas kan. Okey, itu kaedah dia. Kapasitor dischargekan apabila arus tidak mengalir, ataupun arus berkurang, kejatuhan arus, pincang songsang ataupun kapasitor mengecas ataupun ni terbalik ni kan.
Kapasitor buang cas ni kan. Bahasa Melayu dia silap kan. Membuang cas. Okay. Ada bahasa Inggeris kita baca kan. When no current, reverse bias, the capacitor is discharged. Discharge kan. Menyah cas. Dan atau apa kata membebaskan elektron lah. Lepas tu cas dibebaskan lah. Tu dia kan. Bahasa Melayu tak betul sangat kan. Tersilap kan. Okay, ada soalan tak ni? Jadi cikgu dah terang dah ni. Cuma tersilap tu lah jawapan pula ya. Cikgu tak perasan pula. Okay, ada soalan? Cikgu, Ya. maknanya masa dia punya RSUG, voltan dia tinggi, Ya. dia simpan je. Ya, betul. Voltan dia keluarkan balik lah. Ya, betul itu. Masa dia arus dia bertambah tu, dia akan simpan cas. Masa arus jatuh, dia akan buang cas untuk membantu supaya arus tak berapa jatuh sangat kan. Okey kan? Boleh faham kan? Boleh faham? Okey. Boleh. Boleh Amir Okey, Ahmad kan? Ahmad Faiz, okey, masih Okey, cikgu teruskan. Ada silap sikit. Kalau cikgu pun dah banyak sangat buat, tersilap kan? Okey, kita pergi pada soalan SPM 2015 nombor 1. Okey, ni soalan kamu boleh jawab lah sama-sama cikgu kan. Okey, ni raja dia. Ni arus ulang-alik. Ni arus terus. Okey, tengok sini. Namakan jenis arus pada signal input. Apa ni? Oh, dah cikgu dah jawab tadi dah. Arus ulang-alik. Ya, AC. Alternate current. Boleh kan? Output apa? Terus. DC, direct current. Jadi namakan komponen X. Siapa komponen ni? Yang letak kat sini? Diode. Satu diode saja kan? Okey. Ya, boleh juga tu. Betul. Apakah fungsi komponen X, diode tu? Arus mengalir satu arah. Ya, okey kan? Membenar. Arus ulang pada arus terus. Okey kan? Menukarkan. Yang kamu jawab menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus kan? Itu adalah fungsi panggil rectifier. Tapi dalam skema masih terima lah. Tapi dia macam, cikgu nak jelaskan lah. Rectifier maksudnya menukarkan arus ulang-alik ke arus terus. Tu panggil proses namanya rectifier. Kalau diode saja dia tanya, kamu jawab membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Boleh faham tak ni? Boleh kan? Boleh. Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi pada SPM 2008 nombor 6 soalan. Okey. Okey, tengok gambar ni. Ni terajar 2 liter dengan komponen yang serupa. Okey, setiap liter mengandungi sebuah emitter. Emitter tugas apa? Mengukur arus. Betul kan? Sel kering. Ada kat sini sel kering. Dan satu diode semiconductor. Jadi diode letak sini. Diode. Kita dapati dalam dua gambar ni, kita ubah apa? Kedudukan sel kering. Bila kamu ubah kedudukan sel kering, automatik satu jadi pincang songsang, satu jadi pincang hadapan. Okey, jadi mana satu pincang hadapan? Kamu tengok. 6.1 ke 6.2? 6.2. Ya, 6.2. Apa bukti dia? Ada aliran arus di sini. Arus. Ini tiada pengaliran arus. Satu antara sebab lah. Okey, dia kata beri satu contoh bahan semikonduktor. Ini skema lama tapi tak apalah, cikgu dah terang kamu. Ya, nama bahan kimia dan bahan semikonduktor. Semikonduktor dia ambil daripada silikon, itu pasir. Dan unsur dia itu panggil silikon. Silika, pasir ni kan. Silika tapi unsur asal dia silikon. Kan? Silikon dan germanium. Dan dua ni adalah terdapat 4 elektron valent di bahagian luar kan. Silikon dengan germanium. Kan? Silikon dengan germanium. Dan lagi satu selenium, satu lagi kan. Jadi tak apalah kan. Tapi biasanya kita pakai silikon lah banyak kan. Okey. Okey, yang kedua, B1. Dia kata. Perhatikan raja ni, nyatakan perbezaan antara sambungan diode. Sambungan diode. Kalau kamu tengok macam mana jawab apa sambungan diode ni? Kamu jawablah macam ni kan. Sambungan apa? Pincang hadapan. 6.1 pincang hadapan. Ya ke? Pincang songsang. Cikgu silap tu. 6.2 pincang ke depan. Ini pincang hadapan. Ini pincang songsang. Okey, dia kata bacaan emitter.
Ini pun senang juga. Bacaan emitter sifar. 6.1 bacaannya sifar. Dan 6.2 bacaan dia ada bacaan. Mempunyai bacaan. Kan? Ada setengah pelajar dia jawab berapa nilai dia ni. Cakap mempunyai bacaan sudah cukup untuk soalan ni. Okey kan? Sebab dia nak berbandingan saja. Okey. Beri dua sebab yang menyebabkan perbezaan bacaan emitter Rajah 6.1, 6.2. Ada dua sebab. Sebab pertama apa? Itu dia. Jadi tiada arus mengalir. 6.1 tiada arus mengalir. Dan 6.2 arus mengalir. Senang. Kalau kamu tengok je emitter tak ada bacaan, tiada arus mengalir. Kalau ada bacaan, ada arus mengalir. Itu je soalan. Simple je kan. Senang. Tak payah fikir yang teruk lah. Okey, berdasarkan jawapan anda yang tadi tu, apakah fungsi diod dalam kedua liter ni? Cikgu kamu dah terang tadi. Jadi apa? Membenarkan arus lah. Arus mengalir satu arah. Oh, yang ni ada lagi satu jawapan yang ni. Dia kata arus dia ni ada lagi markah. Cikgu tersilap kan. Kat sini kata ni. Rintangan tinggi atau lapisan susut tebal pada Rajah 6.1. Untuk yang ni. Untuk ni kan. 6.1 tu. Sebab tu tak ada current mengalir. Rintangan dia tinggi. Kalau kamu nak tambah lah. Memang betul lah kan. Kalau 6.1 kira tak ada arus mengalir. Pincang songsang. Jadi rintangan dia tinggi. Dan lapisan susut menjadi tebal. Ni cikgu dah terang tadi kan. Okey. Okey. Ada apa soalan? Untuk ini. Tak ada. Okey, tak ada juga teruskan lagi kan. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Tengok sini. Soalan dia senang apa kita bincang tu tadi kan. Tak susah bab ni kan. Rajah 6.3 menunjukkan isyarat output tunjukkan. Okey, tak boleh ni kan. Diod disambung diod. Ni arus balik pada terus. Terangkan mengapa isyarat output dihasilkan seperti tunjukkan. Nampak macam simple tapi nak terangkan jadi pening juga kan. Jadi kamu kena kata kitaran pertama kan. Jadi kamu fungsi kat sini Kamu jawab je fungsi lah. Kamu kata diod berfungsi itu menukarkan arus balik ke arus terus. Atau diod bertindak seperti rektifikasi. Kalau kamu jawab macam tadi boleh. Semasa separuh pusingan pertama, diod pincang ke hadapan. Maksudnya arus mengalir. Semasa separuh pusingan kedua, diod pincang songsang. Arus tidak mengalir. Itu pun boleh kamu jawab. Kamu jawab macam tu kan. Boleh faham tak ni? Jadi kamu terang tentang dua kitaran. Kitaran pertama dengan kitaran kedua. Kamu terang macam tu kan. Itu dia. Separuh kitaran kedua, diod pincang songsang, arus tidak mengalir kan. Okey. Jadi kamu jelaskan dua ni. Kata diod menukarkan arus ataupun bertindak sebagai rektifikasi lah. Menukarkan arus mengalir kepada arus terus. Okey kan? Okey. Okey, kita ada masa lagi. Cikgu buat satu soalan lagi kan dalam ni. Cikgu ada lagi soalan kan. Okey. Okey, SPM mungkin kamu tak ada lah. Kita tengok sama lah kan. Okey, SPM 2004 nombor 12. Okey, soalan ni kan. Okey, ni ada kait dengan bab lama. Okey, dia kata sini, anda ditugaskan untuk membina satu alat mengecas. 12 volt. Okey, dia kata kaji Rita JKLM Rajah ni, pertimbangkan aspek yang berikut. Okey, jenis transformer. Transformer ada dua kan. Transformer ni injak turun. Ini injak naik. Kita tengok kan, transformer apa kita akan pilih. Okey. Nisbah. Bilangan gelung primer kepada gelung sekunder. Ni bab lama kan. Dia gabungan dua bab kan. Jenis rektifikasi. Dan ciri arus output yang kita pilih. Tapi sekarang ni kita nak buat satu alat daripada, nak buat apa? 12 volt battery charger. 12 volt ni maksudnya kita nak turunkan daripada 240, nak turunkan jadi 12 volt. Jadi kita perlukan transformer jenis apa? Injak turun. Ya, injak turun. Jadi 240 ke 12. Injak turun. Sebab dia kata battery charger, bila battery charger, dia ada terminal fix. Terminal kan? Dia ada terminal positif dengan negatif. Jadi battery charger ni adalah arus apa? Ulang alik ke arus terus? Arus terus. Arus terus. Jadi kita tahu, kita perlukan transformer injak turun yang pertama. Jenis transformer
transformer injak turun. Apa fungsi dia? Dapat menurunkan voltan. Itulah. Jadi kita akan pilih lah. Transformer injak turun. Ni dia. Jenis transformer injak turun. Kita tandakan. Jadi boleh turunkan beza keupayaan. Dapat menurunkan voltan. Nampak kan? Nanti bahan ni cikgu bagilah. Kemudian kalau ni lepas kelas nanti cikgu bagi kan. Untuk yang slide ni lah kan. Okey. Dapat menurunkan voltan. Okey kan. Jadi kita pilih. Okey, yang kedua kita pilih nisbah. Nisbah lilitan primer kepada sekunder. Kita tahu tadi kita ada 240 nak turunkan jadi 12. Jadi kita boleh buat nisbah. 240 nak jadi 12. Itu je lah. Jadi nisbah ada RP per NS. Itu dah. 240 nak turunkan menjadi 12. Jadi kita perlukan 20 nisbah 1. Boleh? 240 bahagi dengan 12. Jadi 20 nisbah 1. Jadi 20 nisbah 1 mana 1 ni? Ni 20 nisbah 1 ada? Ni boleh juga kan? 20 nisbah 1. Okey, tujuan dia menghasilkan voltan output 12 volt. Sebab tu kita pilih nisbah ni. Jadi kita tengok sini. 20 nisbah 1 kita tengok sini kan? 2100. Ni 20 nisbah 1. Ni boleh kan ni? Tengok kan? Kita tengoklah. Kamu tekan ni dapat dah nisbah 20 nisbah 1 ni. Okey kan? Okey, yang kedua. Susunan yang kita gunakan. Okey, kita perlukan 4 diode. Dekat sini tak ada kan? Dia tak tahu kan? Ada. Type of rectification. Kita pilih 4 diode. Kenapa kita pilih 4 diode? Kenapa pilih 4 diode? Supaya dapat menukarkan, dapat menghasilkan apa? Rektifikasi gelombang penuh. Itu jawapannya kan? Ya. Kalau kamu guna satu diode, gelombang rektifikasi separuh gelombang. Ni rektifikasi gelombang penuh. Okey kan? Tu rektifikasi gelombang penuh di sini. Okey, berarti kita tanda lah. Ni diode yang kita pilih. Arah pun betul. Atas ke kanan, bawah ke kanan. Sama semua kan? Okey, cantik. Kita pergi pula pada yang lain. Kita guna apa? Kita guna kapasitor. Kapasitor kan? Apa fungsi kapasitor? Boleh meratakan arus. Jadi kita guna kapasitor dapat meratakan arus. Jadi kita tengok sini. Inilah. Nisbah dia 4000 bahagi 20. Kita potong dapat 20 nisbah 1. Betul lah ni. Jadi kita pilih litar circuit M lah. Litar M kan. Jadi pilih litar M. Boleh faham dah ni? Bila kamu nak buat dalam bentuk jadual, kamu buat jadual yang betul kan? Aspek dan alasan yang ringkas lah. Ni cikgu buat sebagai macam brainstorming dulu kan? Untuk soalan ni. Okey, jadi menukarkan AC ke DC. Dan untuk 12 volt battery charger. Ni tugas dia lah. Kan? Itu dia. Okey, ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada kan? Okey, kalau ada soalan, cikgu ingat setakat ni saja cikgu kelas. Okey, bahan ni cikgu akan hantar dari dalam kamu punya ni lah kan. Dalam grup lah. Kita hantar dalam grup. Nanti kamu tengok balik lah soalan ni kan. Dengan jawapan sekali cikgu hantar kan. Okey, sekian saja dari cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey. Salam. Okey. Sama.